Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah ada peluang lah. Selalu setiap minggu cikgu tak berpeluang lah. Ada macam-macam kadang mesyuarat lah perjumpaan itu ini kan. Jadi tidak berkesempatan untuk buat kelas dengan kamu. Cikgu akan buat kelas dengan kelas yang pertama saja. Kemudian kelas yang kedua, ketiga dia akan tengok rekod saja. Okey. Kelas yang pertama untuk jadual baru ni kena dengan kelas 1 mawadah. Syukurlah. Alhamdulillah kamu boleh direct dengan cikgu. Yang pertama ialah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Nak kenal dulu apa itu RBT. Akhir pembelajaran nanti apa yang kamu akan dapat, insya-Allah akan dapat. Pertama ialah mentakrifkan reka bentuk dan teknologi. Okey, ini tugasan ni cikgu dah bagi pada first week, maksudnya kelas kita yang pertama tu. Okey, yang kedua mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Ingat lagi tak cikgu minta kamu cari satu produk, apa produk dan kenal pasti elemen apa yang terdapat pada produk tersebut. Ada buat tak? Aisyah ada buat tak? Ada. Ada? Ada. Okey, alhamdulillah kalau buat lah. Okey, yang ketiga, kalau kamu buat maksudnya kamu dah melepasilah pada apa yang dikehendaki tu. C, menjelaskan prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk ada berapa? Prinsip? Ada 7 cikgu. 7 prinsip reka bentuk. Okey, kamu boleh ingat prinsip-prinsip tu. Malah kamu apply kan prinsip-prinsip tu pada lakaran yang cikgu minta kamu buat tu kan. Okey, yang keempat, mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Ini pun kamu buat. Cikgu minta kamu lukis kan. Buat lakaran, kemudian kena pasti prinsip-prinsip reka bentuk yang ada pada lakaran tersebut. Cikgu rasa macam semua yang ada dalam ni semua buat. Alhamdulillah. Okey, yang kelima, membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk ni kita akan tengok hari ni lah. Dan yang keenam, meneroka kriteria reka bentuk yang baik. Ada 5 kriteria reka bentuk yang baik. Kalau dalam buku teks tu, rujuk muka surat 14. Kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran dan juga ergonomi. 5 kriteria tu. Okay. 5 kriteria tu menentukan sama ada lakaran kamu tu di tahap yang baik ataupun perlu dibaiki. Seterusnya, membina objek asas. Objek asas ni, objek asas iaitu segi empat, kuboid cikgu kuboid. Kuboid, kubus, ada sfera. Lagi ada bentuk apa lagi? Bentuk apa lagi? Aisyah, bentuk apa lagi? Ya. Bentuk apa lagi? Basirah, bentuk apa lagi? Piramid. Piramid, betul. Afaf, bentuk apa? Silinder. Silinder, bagus yang mana lah. Itulah bentuk-bentuk tu. Itu kita panggil objek asas. Okey, kita tengok kat sini apa itu dunia reka bentuk. Kalau tengok evolution of the mobile phone ni, daripada zaman dulu ni, mobile phone dia macam besar pada walkie-talkie kita hari ni. Motorola 8900X2 ni. Okey, besar. Nak bawa, nak buat dalam poket pun tak boleh kan. Dia kena pegang dengan tangan. Okey. Kemudian inovasi lah, ada perubahan. Perubahan daripada besar ni. Daripada Motorola ni dia beransur jadi Nokia. Nokia ni dia lebih kecil. Lebih nipis sikit.
Lebih kecil, lebih nipis sikit. Kemudian Nokia 32 kupang ni, dia lebih kecil, lebih nipis lagi. Nokia 62 kupang, dia 6210 lah maksud cikgu. 6210 ni dia lagi kecil. Mungkin itu dari segi design dia yang kita boleh nampak, tapi dari segi satu lagi dari segi aplikasi dia pun semakin banyak lah. Lepas tu Ericsson ni lagi kecil lagi, dia boleh lipat lagi kan, boleh lipat untuk tengok keypad dia tu. Okay, lepas tu ada apa, Alcatel ni kecil, Samsung pun kecil juga masa tu. Samsung ni boleh slide kan, slide. Boleh slide, dia sembunyi keypad dia tu. Lepas tu Apple iPhone, yang ni dah tak ada keypad dah kat sini. Semua pakai touchscreen. Lepas tu BlackBerry, keypad dia lagi banyak lah, banyak pilihan. Dia ada semua huruf kat sini nah. Kalau kamu tengok Nokia ni, dia keypad dia sikit. Dia satu keypad, satu key tu share 3 huruf. Kalau BlackBerry ni satu key tu satu huruf. Okay, kemudian ada Samsung Galaxy S2 touchscreen. Bukan itu saja, malah dalam dia punya ciri-ciri dia tu lagi banyak lah. Samsung Galaxy S4, Sony Xperia, yang ni lagi banyak lah aplikasi dia. Okey, yang ni dari segi telefon. Okay, tengok pula kereta daripada tengok 1980 ni, brand yang sama tetapi design dia ada evolution dari segi design, dan juga design tu yang kita boleh nampak lah daripada reka bentuk. Dalaman dia tu pun ada perubahan macam-macam lah kepada yang lebih baik. Contoh kat sini pula TV, daripada TV besar tu, CRT punya TV ni, pada sekarang ni LED, TV LED je. Okay, ni pula basikal daripada tahun 1818 ni sampai zaman sekarang ni, dipanggil hand cycle ni. Cycle guna hand je saja. Dulu ni cycle kita kayuh guna kaki. Yang tak ada tempat pengayuh lah, tak ada tempat pengayuh. Yang ni kayuh guna tangan. Pertengahan dia kayuh guna kaki. Itulah evolution. Kita panggil evolution. Itulah pentingnya untuk kita belajar reka bentuk ni, untuk kita semakin mencantikkan lagi, ataupun mencantikkan lagi lah, menampak lagi smart lagi design. Kita cuba create ataupun mereka bentuk, ataupun melukis, mencipta satu design yang lebih baik berbanding sebelum ni. Okay, definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan satu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okay, dia adalah susunan bahan secara terancang. Okay, dalam kita nak mereka bentuk ni, dia menggunakan bahan-bahan tertentu lah. Dan penyusunan tu adalah secara terancang, berstruktur, untuk menghasilkan produk. Ingat, produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okay, produk tu dia ada impact, ada kesan kepada kehidupan. Dia bukannya dibina, dibuat saja, tapi dia ada kaitan dengan kehidupan. Sama ada manusia ke apa ke. Kadang binatang pun boleh guna produk tu juga. Okey, teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Alat, tenaga atau sistem. Guna apa? Kita masih lagi menggunakan ilmu sains dan matematik. Kalau sains ni dalam aspek nak guna bahan tu lah. Jenis bahan apa semua kan. Kalau matematik ni pula dalam pengiraan, mungkin secara mudahnya dalam kita mengukur, mengira, buat pengiraan semua kan, untuk menghasilkan satu design tu. Dan menggunakan sumber semula jadi. Gunakan sumber semula jadi untuk jadikan apa? Alat atau tenaga ataupun sistem. Okay, fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. Ini secara umumnya teknologi ni untuk memudahkan tugasan manusia. Semua ni kesan daripada teknologi ni. Berlaku perubahan ni adalah kesan daripada teknologi.
Okey, definisi reka bentuk. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahasa dan terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Okey, tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Bidang reka bentuk dan teknologi. Okay, ada dua jenis. Yang pertama ialah konkret. Konkret ni benda yang dilihat dan cikgu dengan laju lah. Sebab kita ada banyak slide ni. Konkret boleh dilihat dan dipegang. Abstrak pula boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Secara maya lah. Kita boleh nampak sahaja. Contohnya kat sini ataupun merasa saja. Contoh kat sini, konkret ialah peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan. Okay, semua ni adalah benda-benda yang mawujud lah. Mawujud yang boleh dipegang. Konkret nama dia. Yang kedua ialah seni. Dalam bidang seni ni ada apa? Seramik, masakan, lukisan, alat muzik, halus. Seni halus seni halus. Dan sulaman atau anyaman. Okay. Kalau abstrak ni yang benda yang tak boleh dipegang tapi kita boleh merasainya lah. Contohnya macam pengangkutan. Kita tak boleh lah bayar. Kita bayar duit tu bukannya untuk beli bas tu tapi untuk menggunakan perkhidmatan bas tu. Okay, sewaan kan, kadang sewa rumah lah, sewa kereta kan. Sewa saja, bukan yang menjadi milik kita tapi kita pinjam. Pinjam ataupun sewa lah nama dia, cara berbayar. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran kita tak boleh ambil cikgu tu, tak boleh ambil. Kita cuma bayar perkhidmatan cikgu tu untuk mengajar contohnya. Proses dan langkah dan satu lagi sistem pengairan. Okey, komunikasi. Dalam komunikasi ada bahasa. Bahasa. Kadang-kadang kita contoh bahasa ni juru alih bahasa begitulah. Okey, atur cara bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. Okey, semua ni adalah kita panggil abstrak. Abstrak boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Pegang tu maksudnya bukannya pegang senang. Nak pegang bas tu boleh, maksudnya tidak boleh dimiliki. Okay, elemen dan reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okay, ini adalah ada 8 elemen termasuk nilai. Garisan, buang, nilai, rupa semua kan. Okay, kita tinggal laju. Tengok garisan. Garisan ada banyak jenis. Garisan mendatar, menegak, miring. Miring tu sengit lah. Garisan melengkung, garisan bersilangan, garisan sejajar, garisan gelombang, garisan spiral dan garisan zigzag. Okay, ini adalah jenis-jenis garisan. Yang kedua ialah rupa. Rupa ni ialah cantuman daripada garisan tu menghasilkan rupa. Pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya kita panggil rupa. Okay, contohnya macam bulat. Yang ni rupa geometri. Rupa geometri ni macam bulatan ataupun segi empat tepat, segi empat sama. Okay, rupa organik pula yang tidak ada segi. Dia tidak geometri, dia bebas dia adalah rupa yang bebas. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Dia lebih daripada satu permukaan. Kalau rupa tadi ni dia adalah satu permukaan sahaja. Kalau bentuk dia boleh jadi 3 permukaan. Kita boleh nampak bahagian depan, bahagian atas ataupun bahagian sisi. Tekstur merupakan satu teknik yang memberikan impak ataupun kesan terhadap yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan objek. Impak juga boleh dirasai melalui sentuhan. Contohnya kasar, licin, halus, kesat, lembut. Itu kita panggil tekstur. Kadang ni kita tengok wallpaper sekarang ni dia menggunakan unsur tekstur. Okey, saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan. Okey, besar, kecil, panjang rendah dan juga kedalaman objek dalam ataupun cetek. Okey, warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey,
warna primer, ada warna sekunder dan warna tertier. Ni kamu belajar dalam seni pun ada belajar tentang warna-warna ni. Okey, ada dua jenis warna kat sini, warna panas dan warna sejuk. Itu warna panas, warna terang dan jelas. Dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Kalau warna sejuk ni dia memberi cahaya yang rendah, memberikan kesan redup, tenang, damai serta menyejukkan mata memandang. Kalau warna oranye tu warna apa? Warna panas. Oranye warna panas ke warna sejuk? Warna panas. Warna panas. Okey. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Contohnya kalau kamu tengok dekat lukisan ni, dia ada macam nampak putih-putih tu tak? Nampak putih-putih tu adalah ruang. Maksudnya itu adalah kawasan yang kosong sampai hujung kan. Okey, macam sini pun kalau kamu tengok ruang tamu ni, dia ada ruang-ruang kan. Maksud ruang tu ialah kawasan yang tidak ada apa-apa. Kosong. Kawasan kosong lah. Okey. Prinsip reka bentuk. Prinsip ada... Okey, ini ada tambahan ya. Hari tu cikgu tunjuk. Cikgu bagi 7 kan? 7 ke? Ini macam lebih dia, 9. Ada tambahan kat sini lah, iaitu apa? Keseimbangan. Ada lah keseimbangan. Cuba buka buku nota kamu tu, tambah sikit. Keseimbangan ada kesatuan, harmoni, kepelbagaian. Yang tak ada ni pergerakan. Gerakan ni adalah tambahan saja. Pergerakan dengan penekanan. Boleh tambah dalam buku nota kamu tu. Keringkasan, kontras dan juga pengulangan. Okey, keseimbangan, yang inilah balancing kiri kanan tu. Satu yang simetri, sama, dan satu kita panggil asimetri, iaitu tak sama. Pengulangan maksud dia ulang. Pada daun ni, corak yang sama diulang-ulang. Okey, kontras pula iaitu perbezaan ketara antara ciri elemen yang digunakan. Contohnya, tekstur kasar dan licin, kedudukan kiri dan kanan menegak menintangan. Kalau warna ada warna terang, ada warna gelap. Saiz besar, tiba ada yang kecil. Bentuk bulat, ada bulat, tiba ada bersegi. Macam itulah dia kontras lah. Apa tujuan kontras ni? Untuk menjerlahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okey, ini kepelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang digunakan. Okey, contohnya kalau kat sini, kalau gambar rama-rama ni, kat mana dia punya kepelbagaian? Kepelbagaian apa maksud kat sini? Kepelbagaian, dia tetap semua adalah rama. Warna. Pandai. Tulisan lah. Ni rama-rama ni warna hijau, rama-rama ni warna pink kan. Ni purple, kepelbagaian warna. Kalau kat sini kepelbagaian apa? Kalau ikan. Spesies. Dia ada spesies ikan. Mungkin kepelbagaian spesies lah, jenis ikan tu kan. Ataupun kepelbagaian saiz, nampak saiz kecil dan saiz besar. Kepelbagaian warna pun boleh juga dekat sini nah. Okey, kesatuan bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Kita apa kat sini? Semua bergabung nah, elemen yang bergabung. Okey, kalau kamu belajar pasal elemen tu ni ada garisan, rupa semua tu kan, warna, semua tu bergabung membentuk satu lukisan. So dalam satu lukisan tu kalau ada kesemua benda tu, ada garisan, ada semua elemen tu, ada elemen-elemen tu, gabungan elemen tu, maksudnya dia adalah kesatuan. Okey, keringkasan, simpleness kan. Idea yang kompleks akan diolah semula untuk visual yang lebih ringkas. Okey, kursi manakah yang akan anda pilih dan kenapa? Okey, ada soalan ke sini. Kursi mana yang akan anda pilih and why? Saya pilih kursi B. B. Kenapa? Sebab kursi B lebih seimbang. Lebih seimbang. Okey.
Duduk pun kena pijak banyak kali juga ni. Takut dia. So, B nampak lebih stabil lah. Lebih berbanding dengan A dan C. Okay, apa pun semua tu ada elemen keringkasan. Okay, harmoni. Bermaksud melihat satu yang memberi keamanan dan kedamaian. Kita tengok nampak tenang je, nampak tak serabut. Nampak tak serabut. Bila kita nampak macam sesuai, contohnya lah kan, kalau rumah kamu, ruang tamu kamu tu kalau cat dia warna pink, tirai tu warna apa? Cat warna pink tak cantik. Cat warna kuning. Cat warna kuning, kuning muda tu, tirai dia warna apa? Dia ikut juga kan. Kalau kita nak bagi nampak harmoni, nampak tenang saja, kita letak warna-warna yang tidak menimbulkan kontras sangat tu. Tidak menimbulkan kontras, tidak menimbulkan kepelbagaian, nampak tenang lah, dia akan menjadi harmoni. Harmoni tu daripada pandangan kita, sudut pandangan kita, dia akan nampak lebih tenang. Okey, aplikasi prinsip reka bentuk. Semua prinsip reka bentuk hendaklah dikuasai terlebih dahulu agar produk yang hendak dihasilkan itu boleh menarik minat pelanggan. Okey, contoh kat sini kan, kalau kamu buat jam lah, contohnya jam kat sini. Semua ni jam lah. Semua prinsip reka bentuk hendaklah dikuasai terlebih dahulu. Okey, cikgu rasa kamu dah kuasai dah ke 7 prinsip. 7 saja yang prinsip yang penting, yang 2 tu cuma tambahan. Dikuasai terlebih dahulu agar produk yang hendak dihasilkan itu boleh menarik minat pelanggan. Okey. Bila kamu nak hasilkan lakaran ni kamu apply lah, gunakan semua, tak semua pun, sebahagian daripada prinsip reka bentuk tu, prinsip reka bentuk untuk menghasilkan lakaran yang lebih menarik. Okey, membanding beza prinsip dengan elemen. Okey, elemen ialah apa? Unsur yang membantu membina sesuatu produk. Okey, dalam menghasilkan satu produk tu kita perlukan unsur, kita perlukan elemen. Kita perlukan garisan, kita perlukan garisan, ataupun kita perlukan mungkin ada perlukan ruang, perlukan apa lagi, warna kan, untuk lebih menarik. Semua tu elemen-elemen yang diperlukan dalam membina produk. Prinsip ni pula adalah peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan elemen untuk membentuk produk. Okey, prinsip ni kita kena ada. Dalam lakaran kita kena ada at least satu prinsip lah. Prinsip yang perlu kita ada untuk macam menjadikan produk kita tu lebih nampak lebih sistematik, lebih berstruktur. Dia taklah lukisan yang tak ada pegangan, dia macam bebas sangat, tak boleh. Dalam lukisan reka bentuk ni, RBT ni, dia kena lukisan dia bukannya lukisan bebas, dia adalah technical drawing, lukisan berteknik. Okey, ambil kasut sekolah yang digunakan oleh rakan dalam kelas, senaraikan elemen yang terdapat pada kasut itu dan nyatakan prinsip reka bentuk yang ditunjukkan. Okey, apa sahaja produk yang ada di sekeliling kamu, semua ada elemen dan ada prinsip dia. Kriteria reka bentuk yang baik yang ni cikgu sebut tadi. Yang pertama ialah kecenderungan inovasi. Maksudnya produk yang kamu hasilkan tu tak sama dengan produk yang dah ada di pasaran ni. Contohnya kalau kasut tu, kamu akan draw better than yang kamu pakai, ataupun better than yang kamu pernah tengok, ataupun better than yang ada di kedai. Itu kita panggil kecenderungan inovasi. Buatlah, nak buat apa pun dari segi reka bentuk dia ubah suai sikit. Okey, yang kedua ialah keaslian reka bentuk, iaitu tidak meniru mana-mana reka bentuk yang pernah kamu tengok, yang pernah kamu guna, yang pernah ada di kedai. Okey, itu kita panggil keaslian. Yang ketiga ialah kreativiti. Daripada idea kamu sendiri, tidak meniru mana-mana idea yang lain. Kreatif, kamu fikir satu benda yang baru, kreatif.
kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Ingat, apa sahaja produk yang kita nak hasilkan, yang kita design, semua tu end up dia akan pergi ke pasaran. Jadi pastikan produk kita tu ada orang yang nak beli. Design kita tu ada orang yang suka tengok, teruja untuk tengok. Itu kita panggil kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Boleh masuk pasaran lah. Contohnya macam kalau karipak pun, kamu design satu karipak yang lain daripada yang lain. Okay? Kemudian kamu pergi jual tengok. Ada orang nak beli tak? Kalau orang boleh beli, kalau ada orang yang nak beli, maksudnya dia ada kekuatan kualiti dan juga kebolehpasaran. Ada tempat di market. Yang kelima ialah ergonomik. Ergonomik tu ialah keselesaan. Selesa lah. Kalau kita bina contohnya macam kerusi, kita ada tempat sandak sampai ke kepala. Kemudian ada tempat nak letak tangan. Contohnya kalau kerusi, tu kita panggil ergonomik, keselesaan pengguna. Okey, kecenderungan inovasi. Okey, dia akan terang satu persatu dah ni. Ni contoh inovasi dia. Kat sini dia design ada penarik kat belakang ni. Contoh okay, yang ni pula dia design ada tak bagi benda tu. Kadang-kadang kalau bag yang besar tu kita kena seluk cari semua benda kat situ kan. Tapi dengan design yang macam kiri ni yang cikgu tunjuk ni, dia kamu buka, kamu boleh nampak semua benda tu. Dan mudahlah untuk kamu nak ambil. Ini adalah contoh-contoh inovasi. Okey, kalau kreativiti melibatkan idea baharu yang cikgu kata tadi, idea baharu yang tak pernah wujud ni ke pasaran, kamu wujudkan, itu kita panggil kreativiti. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran ni maksudnya kamu design apa saja, ada orang nak beli, boleh diterima di pasaran lah. Okey, keaslian reka bentuk menekankan kandungan unsur simbolik, estetika penampilan dan tidak meniru produk sedia ada. Itu yang penting, tidak meniru produk sedia ada. Yang seterusnya ialah ergonomik. Ergonomik ni nampak dia boleh jadi tilam, boleh jadi kerusi, dan selesa lah. Membina objek asas. Okay, ini membina objek asas. Objek asas yang cikgu tadi ni, yang kampus sebut tadi ni, ada banyak jenis pun. Okay, ini contoh objek asas. Teknik pembinaan objek. Nak bina objek dia ada 4 teknik, 5 teknik kat situ. Kalau dalam buku teks dia ada 4 sahaja. Lipatan ni ialah tambahan. Ingat kita tengok satu persatu. Pembenaman. Pembenaman ni ialah satu objek benam dalam objek ini. Contohnya macam ni. Gambar gambar 1 dan gambar 2. Before dia macam ni kan. Dia berasing macam tu kan. Bila kamu letak sekali, gambar ni kamu letak, gambar 1 letak di atas gambar 2, dia akan jadi bentuk yang baru macam ni. Faham tak, Khalilah? Faham, cikgu. Faham, alhamdulillah. Okey, ni kita panggil teknik apa? Pembenaman. Okey, pembuangan pula. Pembuangan ialah teknik bagi bahagian yang tidak dikehendaki. Contohnya daripada peta 4 segi tepat ni, kamu buang segitiga, dia akan jadi macam ni. Segi 4 tepat, tolak segitiga, inilah jawapan dia. Macam itulah masa matematik, tolak . Kalau pembenaman ni macam tambah. Yang ni pula macam buang, tolak, iaitu buang. Kemudian ada satu lagi penyatuan. Penyatuan ni dia tak buang bahagian mana-mana, dia cuma cantum sahaja. Dia tak sama dengan pembenaman tadi. Pembenaman tadi sampai dia hilang langsung bentuk asal dia tu kan. Tapi rupa asal tu hilang langsung. Tapi kalau penyatuan, dia masih lagi kekalkan rupa asal tu. Segi empat. Dia tak buang dan dia tak hilangkan rupa asal tu. Okey, yang ni pula ialah peleraian. Peleraian, objek asas dileraikan sehingga menjadi objek baharu yang lebih ringkas. Okey, kita lerai, buang sebahagian. Objek asas dileraikan sehingga menjadi objek baru yang lebih ringkas. Okey, ni objek asas. Kita nak jadikan dia bulat, kita buat macam ni sahaja.
Okey, lipatan pula ialah ni satu lipatan. Okey, habis untuk slide yang pertama. Kepentingan reka bentuk dan teknologi. Okey, ini adalah deskripsi menyenaraikan kepentingan reka bentuk dan teknologi, mengenai peranan reka bentuk, menerangkan etika dalam reka bentuk, meneroka kerjaya. Apa nak tengok ialah kepentingan, kita nak tengok peranan dia, nak tengok etika yang perlu ada dalam reka bentuk ni, dan satu lagi apa kerjaya yang ada dalam bidang RBT ni. Reka bentuk tu apa? Bahasa Inggeris ni design. Kita nak buat kerusi, kita perlu design dulu. Kita nak buat baju, kena design dulu. Nak buat kek pun, kena design dulu. Barulah dia jadi tersusun lah, bahan dia tersusun. Bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk tadi ni kan, kita nak buat apa saja kita perlukan design kan, reka bentuk. Okay, reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk apa? Untuk memilih. Bila kata ada reka bentuk ni kan, contohnya kita design kerusi. Ada berapa jenis kerusi dalam dunia ni? Banyak sangat jenis kerusi kan. Jadi bila ada banyak kerusi, banyak design kerusi, so pengguna boleh memilih kerusi mana yang dia suka. Ataupun ada banyak sangat kek dalam dunia ni, pergi kedai banyak kek kan, jadi pengguna boleh pilih kek mana yang dia suka. Nah, itulah pentingnya design. Kalau tak ada design ni, semua pattern sama saja, dia akan jadi bosan lah. Okey, yang kedua ialah menggunakan produk. Selain memilih, pengguna juga boleh guna produk tu. Dan perkhidmatan mengikut cita rasa. Dia boleh pilih perkhidmatan ikut cita rasa dia. Maksudnya kalau ada bas, ada train, ada semua kan, dia boleh pilih lah yang dia suka. Kemampuan tu mungkinlah dari segi, contoh kemampuan ialah dari segi kewangan. Ada kemampuan yang lain, contohnya dari segi kesihatan kan. Okay, kalau contoh kemampuan kewangan tu mungkin design, dia perlu pilih design yang lebih mudah untuk dibuat lah. Bila design mudah untuk dibuat, harga dia pun kurang lah kan, cheaper lah. Then daripada yang perlukan kos yang tinggi untuk bahan menghasilkan produk tersebut. Okey. Seterusnya ialah keinginan, ikut juga pada keinginan pengguna tu. Kepentingan reka bentuk banyak tertumpu kepada pengguna, masyarakat dan negara. Sebab tu kalau kita nak design, kita bukannya ikut kepada ikut kepada idea kita seorang. Kita kena, sebelum kita design, dalam reka bentuk ni pun kan, kamu akan diajar, sebelum kamu design, kamu kena jadi pemerhati dulu. Perhatikan apa yang pengguna nak, apa yang pengguna suka, apa yang pengguna tak suka. Sebab yang akan guna kamu punya design produk tu ialah pengguna, bukannya kamu. Jadi apa yang mereka suka. Sebab tu pentingnya kita sebagai designer ni perlu dekat dengan pengguna, dengan masyarakat, malah dekat dengan negara lah, kesesuaian bagi negara tersebut. Okay. Reka bentuk kita tu mestilah seiring dengan teknologi. Lepas tu yang kedua, yang pertama tadi cikgu kata sebagai designer, cikgu suka guna perkataan designer sebab mungkin kamu lebih faham situasi ataupun pekerjaan designer ni. Reka bentuk ni, designer tu ialah pereka bentuk. Okay. Sebagai designer ni, pertama kamu kena kena rapat dengan siapa pengguna tu kan, apa keperluan pengguna ataupun masyarakat. Yang kedua, kamu kena keep in touch kena mendekati ataupun memahami teknologi moden sekarang ni. Supaya kamu design kamu tu tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan. Mudah urusan masyarakat. Yang kedua ialah sains, menyumbang pembangunan dalam sains lah. Dan satu lagi perniagaan, of course lah. Sebab kita design ni untuk menghasilkan produk. Produk ni pula untuk dijadikan objek untuk urusan perniagaan. Okay, C, memenuhi kehendak individu dan masyarakat. Ini mestilah
semestinya. Sebab apa? Designer ni dia akan mereka produk yang pentingnya ialah yang mengikut kehendak individu ataupun masyarakat. Contoh cikgu bagi kalau wedding planner kan dia nak plan, dia nak design baju pengantin tu, dia tak ikut pada firasat dia ke ataupun idea dia ke, dia akan panggil customer tu, customer nak macam mana dia akan buat. Itu contoh dia lah. Contohnya maksudnya dia akan design ikut pada keperluan pengguna. Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okey, pengubahsuaian di sini maksudnya inovasi yang sebut tadi. Kita nak design apa-apa kan, kita kena based on produk sedia ada. Dulu untuk inovasi lah, untuk inovasi kita based on produk sedia ada. Itu inovasi lah. Kalau kreativiti ni, kreatif ni kita design benda yang belum ada lagi. Okey, yang memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Itu dia lah. Invensi, inovasi dan kreatif. Invensi ni maksudnya apa? Mewujudkan benda yang belum ada lagi. Inovasi tu ialah mengubah suai produk yang sedia ada di pasaran. Kreativiti ni ialah menghasilkan produk baru. Okey, F, membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Okey, bila ada kalau ada permintaan, di situ ada pekerjaan. Macam tu. Okey, kalau ada orang membuka laluan kerjaya ni maksudnya ke depan ni mungkinlah kerjaya designer ni akan jadi lebih luas lah. Bukan setakat mendesain baju pengantin ataupun design boleh jadi designer kek lah, designer ni kuih-kuih dekat kedai-kedai tu boleh design. Contohnya design sekarang ni donat pun dah inovasi dah invensi dah. Donat dah jadi di reka bentuk dia pun dah berubah, malah dia punya perasa jenis-jenis dia pun berubah-ubah sekarang ni. Itu kita panggil inovasi lah tu. Okey, kerjaya. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk mengikut bidang penggunaan. Okey. Dalam reka bentuk dan dalam design ni, reka bentuk ni dia ada dalam olahraga dan rekreasi, ada kesihatan dan keselamatan, maklumat dan komunikasi, sains gunaan, kediaman, kejuruteraan, industri, ketenteraan, pengangkutan. Banyaklah, bukannya tertakluk pada desain baju pengantin semata-mata lah, tapi dia merangkumi keseluruhan bidang kehidupan kita ni. Semua perlukan desain. Desain ni macam perancangan lah, satu perancangan untuk menghasilkan produk. Produk ni tak semestinya produk yang abstrak lah, dia produk konkret lah, tapi dia boleh jadi produk abstrak. Reka bentuk. Okay, peranan reka bentuk kalau untuk individu memberi kebebasan memilih, yang tadi ni dah sebut dah, menjadikan pengguna lebih kreatif, menggunakan sumber alam secara terhad dan bijak, tidak menyebabkan pembaziran, memupuk sikap bersyukur. Okey, ini cikgu nak pergi ke nombor 3 ni menggunakan sumber alam secara terhad dan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Jika kita ada design, kita contohnya kita nak bina satu benda tu, kita ada design, kita ada reka bentuk, kita design dulu. Jadi kamu dah faham dah nak kena beli baju, contohnya pengantin lah, butik pengantin. Kamu design baju pengantin tu, kamu dah nampak dah nak kena beli kain berapa meter, nak kena beli lace berapa meter kan, nak kena beli manik-manik tu berapa banyak. Jadi bila kamu dah ada tu, bila daripada design tu kamu dah dapat dah kuantiti dia. Jadi kamu boleh beli mengikut kuantiti tersebut. So susahlah nak berlaku pembaziran kat situ. Okey, berbanding dengan kamu tak ada design. Kamu pakai agak-agak aja. Agak-agak baju ni dalam 10 meter kot. Lace dia baju 10 meter. Baju apa 10 meter?
4 meter kan, ataupun kamu kata list ni dalam 2 meter, manit ni dalam 40 biji. Kalau tak ada design yang konkret macam tu, yang jelas macam tu, kamu akan buat anggaran kadang-kadang boleh terlajak-lajak pula. Bila terlajak-lajak tu dia akan berlaku pembaziran. Jadi penting dah untuk design ni. Penting tak? Penting. Penting. Untuk kita nak design ni. Merancang. Design ni merancang lah. Kalau design ni merancang untuk menghasilkan produk. Okey, yang keempat, memupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudahkan. Bersyukurlah, alhamdulillah. Kemudian yang kelima, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Kalau boleh kan kita hasilkan satu produk ni yang multi purpose. Bukan sahaja satu fungsi. Multi function lah macam cikgu. Tapi dia boleh banyak fungsi. Contohnya macam kerusi tadi kan. Selain boleh duduk, dia juga boleh digunakan untuk sebagai bed untuk tidur. Okay, multi-function. Okey, masyarakat pula, sebagai satu masyarakat tu dia akan melindungi dan memelihara etika sosial. Dia akan melindungi dan memelihara etika sosial. Maksudnya tidak adalah masyarakat yang pelagat-pelagat meniru-niru orang lain. Semua masing-masing ada design masing-masing. Kalau kampung tu ada 5 stall donat, semua tak sama. Semua berbeza-beza. Sebab masing-masing ada design masing-masing. Tidak meniru. Okey, yang kedua ialah menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. Kadang-kadang design kita tu dia ada unsur budaya juga. Kadang-kadang kita design baju pengantin lagi. Okey, kalau kita design baju pengantin ikut budaya juga. Kalau masyarakat Cina takkan sama dengan masyarakat Melayu. Dia macam banyak lah. Walaupun nama ada baju pengantin tapi budaya yang ada kat situ berbeza-beza. Design dia berbeza-beza. Melahirkan nilai-nilai estetika. Estetika ni apa? Nilai-nilai yang cantik, yang indah. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Yang kelima, membentuk masyarakat lebih bertamadun dan berdaya maju. Ialah sebab kita berkawan rapat dengan, sebagai designer, kita kena kawan rapat dengan pengguna, dan kawan rapat kita yang kedua ialah siapa? Teknologi. Jangan abaikan mereka dua tu. Okey, pengeluar dan negara, mengeluarkan produk berjenama negara, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara. Sekarang kita ada Proton ni kan. Proton, Pro2 ni brand-brand Malaysia ni. Jadi aset negara yang berharga, menjaga maruah dan keselamatan negara. Okey, etika dan reka bentuk. Okey, yang pertama ialah keaslian. Etika kita kena jaga sebagai designer. As a designer, we have to jaga kita punya etika kita sebagai designer ni. Jangan, yang pertama ialah keaslian. Keaslian ni maksudnya kita tidak meniru atau memplagiat daripada hasil orang lain, Yang kedua ialah jujur, iaitu menentukan harga produk dan mencari keuntungan. Jujur ni maksudnya janganlah letak harga yang terlalu mahal, sebab kita sebenarnya dalam reka bentuk ni dia ada juga pengiraan untuk menentukan harga dia tu. Nanti kita akan masuk juga tajuk tu. Okey. Bermanfaat, iaitu produk dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Mesra alam sekitar dan selamat untuk digunakan. Janganlah buat produk yang tak selamat. Contohnya dia buat produk macam ubat minuman berkhasiat contohnya. Tapi sebenarnya dia letak dekat situ macam banyak sangat bahan-bahan yang mengundang penyakit baru ataupun mengundang daripada sihat elok jadi tak sihat kan. Sebab tu kita kena jujur untuk menghasilkan produk yang berguna, selamat untuk digunakan. Mesra alam sekitar ni ialah produk kita ni tidak menyebabkan berlaku pencemaran sebagainya. Okey, kejayaan dalam reka bentuk ada lakaran idea reka bentuk. Skop kerja reka bentuk melibatkan pelbagai bidang bermula daripada lakaran, penyediaan perancangan, pembuatan dan kawalan, pengkomputeran, pengangkutan dan penjadualan. Okey, kat poin tu skip je.
Okey, kerjaya dan tugas secara am. Yang pertama arkitek. Nampak jelas sangatlah arkitek ni dia design rumah. Ataupun bangunan. Yang kedua ialah pereka bentuk automotif. Mereka bentuk kenderaan dan kesesaan pemandu. Okay, ini antara kejaya-kejaya dalam mereka bentuk lah. Yang ketiga, pereka bentuk kejuruteraan. Dia akan design macam-macam lah produk. Yang keempat, pereka bentuk grafik. Yang ni yang kita tengok kartun semua tu kan. Ini adalah design grafik designer lah punya kerja. Pereka bentuk fashion, baju mengantin contoh tadi. Pereka bentuk permainan, game. Pereka bentuk persembahan makanan. Makanan ni boleh dijadikan sebagai kerjaya juga. Pereka bentuk industri. Industri ni menghasilkan produk-produk lah. Meja, kerusi semua tu. Pereka bentuk pengajaran sebagai as a teacher pun kita kena ada juga training ataupun design untuk pengajaran. 10 ialah pereka bentuk hiasan dalaman. Yang ke-11 seni bina landscape. 12 pereka bentuk lampu. Jangan main-main pereka bentuk lampu pun ada juga. Sebab tu kamu boleh nampak cantik-cantik kan. Dekat taman-taman semua tu. Disebabkan cantiknya lampu tu. Pereka bentuk produk, pereka bentuk perkhidmatan. Okey. Itu sahaja. Okey. Invensi dan inovasi. Yang pertama adalah pertahanan. Mereka bentuk senjata peralatan ni kan. Okay, invensi dan inovasi ni adalah menghasilkan produk baru ataupun menambah baik produk yang sedia ada di pasaran. Dalam bidang pertahanan lah. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesihatan. Yang keempat, pembuatan. Pembuatan bahan. Yang kelima, teknologi maklumat. Okey, contoh yang satu lah. Telefon pintar pengesan gempa bumi. Ini adalah satu design yang ni lah. Yang menarik lah, satu design invensi yang belum pernah ada lagi yang diwujudkan. Okey, dia boleh kesan gempa bumi. Yang kedua ialah pengesan ergo ataupun ergo sensor menunjukkan sama ada kedudukan badan anda lurus ataupun bengkok. Dia ada ni, dia boleh detect cara kamu duduk tu. Okey, sekian setakat itu dahulu kelas untuk hari ini. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang join semua sekali. Saya Aisyah, Khalilah, Afaf, Fariha, Khalilah, Aufa, Nuha. Okay, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.